Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kanta 744 mendahului berita dimulakan dengan rangkuman berita utama dalam segmen Esensi. Bagi memendung kes buli di sekolah, Kementerian Pendidikan telah menambah 63% bilangan warden. Ia bersamaan sekurang-kurangnya 3 orang bagi sebuah asrama bermula sejak Ogos 2022. Turut diperkasa Jawatankuasa Permuafakat KPM PDRM. Kerajaan ketika ini belum bercadang mengawal selia tambang perkhidmatan e-hailing. Menurut Menteri Pengangkutan, sekiranya harga lantai ditetapkan, harga tambang kepada pengguna juga dijangka meningkat. Harga tambang mengambil kira faktor seperti kesesakan trafik, cuaca, jarak, jumlah permintaan dan penawaran yang menentukan padanan tempahan. Pensijilan minyak sawit Mampan Malaysia MSPO sentiasa mendapat pengiktirafan global dan dianggap standing dengan rundingan meja bulat minyak sawit lestari RSPO. Timbalan Perdana Menteri berkata India merupakan antara yang telah mengiktiraf persijilan itu, yang mana negara tersebut merupakan pengimport utama minyak sawit Malaysia selain China, Turki, Kenya dan Jepun. Pelaksanaan sistem amaran awal banjir merupakan panduan untuk memindahkan penduduk di kawasan terjejas lebih awal sebelum berlaku luruan hujan luar biasa. Jelas timbalan Perdana Menteri, acuan sistem itu berdasarkan kelaziman banjir yang berlaku setiap tahun. Antara lokasi berkemungkinan mengalami luruan hujan luar biasa, Temeloh, Pahang, Segamat dan Kota Tinggi Johor serta Kota Belud dan Marudu di Sabah. Dalam peritu, Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA akan bekerjasama dengan Angkatan Tentera Malaysia bagi mengkoordinasikan trak berkapasiti lebih 10 tan dalam tempoh monsun Timur Laut. Timbalan Perdana Menteri berkata ia keperluan bagi membolehkan pemindahan penduduk terjejas dilakukan dengan lebih cepat dan berkesan. Jumlah penduduk terjejas banjir yang ditempatkan di PPS di Perak mencatatkan penurunan. Setakat tengah malam tadi, jumlah penduduk terjejas di Perak 230 orang daripada 68 keluarga berlindung di 6 PPS melibatkan daerah Kerian, Kinta dan Hilir Perak. Di Perlis, hanya 8 orang daripada 5 keluarga masih berlindung di PPS Dewan Titi Tinggi Hilir, Padang Besar. Ia melibatkan 2 lelaki dewasa dan 6 wanita dewasa. 38 penduduk yang terjejas dari 9 keluarga sebelum ini telah dibenarkan pulang ke rumah masing-masing petang semalam setelah banjir mulai surut. Sementara itu, satu lagi PPS dibuka di Kota Star, Kedah selepas 6 kampung dilanda banjir kilat akibat limpahan air sungai Anak Bukit. PPS berkenaan adalah di Sekolah Kebangsaan Titi Gajah yang menempatkan penduduk terjejas dari Kampung Seberang Cegar, Kampung Alur Gunung dan Kampung Pulau Kerengga. Turut terjejas Kampung Alur Senjaya, Kampung Alur Perang dan Kampung Bohor. Johor menerusi agensi terlibat telah menaikkan aras di beberapa jalan bagi mengelak laluan dinaki air jika banjir. Esko menyatakan beberapa jalan yang merosak akibat banjir pada Mac lalu masih menunggu peruntukan daripada Kerajaan Persekutuan untuk dibaiki. Suku daripada peruntukan RM160 juta yang dipohon untuk membaki jalan itu telah diterima. Segamat daerah paling teruk terjejas. Rakyat Malaysia yang sebelum ini terkandas di Gaza, Nurul Ain Harun, 37 tahun, selamat tiba di tanah air. Pesawat Qatar Airways QR4993 yang dinaiki beliau mendarat di KLIA pada pukul 8.57 malam. Ketibaannya ditemani suami Muhammad A.M. Shad, 33 tahun, disambut ahli keluarga. Hukuman mati 7 banduan termasuk 2 warga Thailand diganti kepada penjara seumur hidup selama 30 tahun. 4 banduan yang dijatuhi hukuman penjara sepanjang hayat digantikan kepada penjara seumur hidup. 2 daripada mereka turut dikenakan 12 sebatan kerana berusia di bawah 50 tahun. Penggantian hukuman itu dibuat di bawah Akta Semakan Hukuman Mati dan Pemenjaraan Sepanjang Hayat Bidang Kuasa Sementara Mahkamah Persekutuan 2023. Kejayaan semakan hukuman mati serta pemenjaraan sepanjang hayat mencerminkan komitmen kerajaan dalam mempromosi serta mempertahankan hak asasi manusia. Menteri di JPM Undang-Undang dan Reformasi Institusi menyifatkannya sebagai hari bersejarah bagi negara. Prinsip keadilan restoratif dalam sistem keadilan jenayah di Malaysia juga sentiasa terpelihara.
pengenaan hukuman mati bagi kesalahan jenayah bagaimanapun masih kekal dalam sistem pentadbiran jenayah di Malaysia, namun bukan lagi mandatory. Statistik Jabatan Siasatan Jenayah Komersial PDRM merekodkan 19,224 kes jenayah dalam talian sepanjang Januari hingga September tahun ini. Ia meningkat 23% berbanding 15,659 kes bagi tempoh sama tahun lepas. Nilai kerugian juga meningkat kepada RM687 juta atau 29% berbanding pada 2022. Pusat Tindak Balas Insiden Cyber 999 pula merekodkan 4,898 insiden keselamatan cyber dari Januari hingga Oktober tahun ini dengan penipuan dalam talian tertinggi iaitu 3,087 kes. Jumlah pemasangan sistem digital di hospital dan klinik kerajaan ditambah tahun depan. Jelas timbalan Menteri Kesihatan ia antara langkah digitalisasi sistem kesihatan Malaysia menjelang 2030. Perintis kepada projek bebas kertas melibatkan hospital kerajaan dan klinik kesihatan di Negeri Sembilan telah mengaplikasikan sistem simpanan rekod perubatan kesihatan secara elektronik. Seorang lelaki yang hilang ketika memancing di tala air berhampiran Jalan Kuala Parit, Kampung Pasir Jeneris, Kampung Gajah semalam ditemukan lemas. Mangsa ditemukan orang awam tersangkut di jambatan kira-kira 2.3 km dari lokasi terakhir mangsa berada. Mayat kemudian diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Seorang pelajar maut akibat digelis lori dalam kemalangan di Simpang 3 Jerai, Jalan Baru, Kulim, Baling Kerik, Baling Kedah. Mangsa berumur 14 tahun itu meninggal dunia di tempat kejadian akibat cedera parah di kepala. Dia terjatuh ke jalan selepas motorsikalnya bergesel dengan bahagian belakang kenderaan berat itu. Kes disiasat mengikut Seksyen 41/1 Akta Pengangkutan Jalan APJ 1987. PDRM tidak akan berkompromi terhadap pegawai dan anggotanya yang terlibat dalam salah laku dan jenayah. Ketua Polis Negara menegaskan selain ditahan dan siasatan terus dilakukan, tindakan tegas diambil jika sabit kesalahan. Ia susulan insiden 3 anggota polis ditahan Jumaat lalu disyaki menculik dan memeras ugus seorang lelaki warga asing. Mereka ditahan berikutan laporan diterima berhubung insiden itu. PDRM mengesahkan telah merakam percakapan Ahli Parlimen Kepala Batas di bawah Seksyen 112 Kanun Tata Cara Jenayah. Ia bagi membantu siasatan berhubung ucapan yang mengandungi kenyataan fitnah terhadap pucuk pimpinan DAP. Siasatan yang dijalankan Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman itu di bawah Seksyen 505-B Kanun Kesesaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. KPDN Negeri Sembilan merampas 38,200 liter diesel dianggarkan bernilai RM82,130 dalam serbuan Optiris di sebuah jeti persendirian di Pasir Panjang, Port Dickson. Turut dirampas sebuah lori tangki berkapasiti 40,000 liter, 2 unit pam bermeter beserta hos dan sebuah kapal jenis tanker. 3 lelaki warga tempatan dan 5 lelaki warga asing turut ditahan. Kes disiasat di bawah Akta Kawalan Berkala 1961. Sementara itu, di Kedah 3,730 liter minyak diesel bersubsidi bernilai RM8,000 dirampas Kastam Negeri dalam ops gegar pada 7 November lalu. Minyak diesel dari kawasan perindustrian Bukit Kau Hitam itu untuk diseludup ke Thailand. Pemandu tempat trailer berusia 20 hingga 50 tahun turut ditahan. Kes disiasat di bawah Seksyen 135/1 Akta Kastam 1967 kerana mengangkut barang tidak berkastam atau larangan. Jabatan Perkhidmatan Veterinar JPV Terengganu merampas 228 karkas babi pada 9 November lalu. Rampasan seberat 9,120 kg dengan nilai keseluruhan RM396,000 dilakukan di Bandar Permaisuri, Setiu. Karkas berkenaan dibawa masuk secara haram dari negara jiran dipercayai untuk dihantar ke Kuantan, Pahang.
Mahkamah Magistrat Kemaman melanjutkan perintah reman selama 3 hari terhadap 7 suspek bagi membantu siasatan kes rogol seorang remaja perempuan berusia 15 tahun. Lanjutan reman itu bagi membolehkan polis melakukan siasatan lanjut mengikut Seksyen 375B Kanun Keseksaan. Kesemua suspek sebelum ini telah direman 6 hari selepas seorang remaja perempuan membuat laporan mendakwa dirogol bergilir-gilir Julai tahun lalu. Kerajaan berhasrat mewujudkan pembiayaan peralihan tenaga dengan kerjasama sektor keuangan. Menurut Menteri Ekonomi, inisiatif itu sebagai langkah membantu syarikat yang tidak layak mendapat pembiayaan hijau meskipun terlibat projek peralihan tenaga. RM2 bilion diperuntuk menerusi Pelan Hala 7 Peralihan Tenaga Negara bagi pembiayaan projek peralihan tenaga. Matrik jangka syarikat peringkat pertengahan tempatan akan terus catat hasil ekspor positif tahun depan. Jangkaan itu impak penembusan pasaran baharu serta peluang daripada perjanjian perdagangan bebas sedia ada termasuk perjanjian dua hala yang disertai Malaysia. Tahun lalu syarikat di bawah program pembangunan syarikat peringkat pertengahan telah merekodkan jumlah pendapatan tahunan secara kumulatif RM33.9 bilion. GX Bank Berhad konsortium diteraji oleh Grab melancarkan aplikasi betanya kepada 20,000 pengguna terpilih bermula hari ini. Ia susulan kejayaan ujian aplikasi beta dalam kalangan pekerja serta rakan kongsinya. GX Bank sebelum ini menjadi bank digital pertama beroperasi daripada 5 konsortium yang menerima lesen bank digital pada April 2022. Cadangan menaikkan harga siling bagi beras putih tempatan perlu disusuli dengan kajian terperinci. Pensyarah Kanan Ekonomi Universiti Malaya Dr. Nur Amira Ejaz berpendapat syur berkenaan perlu mengambil kira kepentingan dan manfaat semua pihak, terutamanya pengguna. Keadaan di semenanjung Gaza akan terdesak dan berada dalam tekanan dahsyat. Jurucakap Persekutuan Persatuan Palang Merah dan Belas Sabit Merah Antarabangsa berkata ramai yang masih hilang dan ada yang dibiarkan di bawah runtuhan kerana tiada siapa yang dapat masuk kawasan berkenaan. Sehingga Jumaat lalu, lebih 11,000 rakyat Palestin terkorban dengan 2/3 daripadanya wanita dan kanak-kanak. Sementara itu, kira-kira 2,700 orang telah dilaporkan hilang. Seluruh semenanjung Gaza terputus talian komunikasi sekaligus sukar untuk hubungi pasukan kecemasan. Pejabat media Gaza berkata tindakan itu dibuat bagi sembunyikan semua jenayah perang dibuat Zionis Israel. Sementara itu, UNRWA pula beri amaran terpaksa tangguh operasi di Gaza kerana kekurangan bahan api. Bekalan telah pun terputus sejak perang terbaru bermula. Hantar bantuan kemanusiaan guna payung terjun ke semenanjung Gaza. Itu jalan terakhir yang ada meskipun cukup mencabar. Pejabat PBB untuk hal ehwal kemanusiaan berkata kaedah itu perlukan kos yang tinggi serta tidak mampan. Justru mereka amat berharap pihak berkaitan bersetuju untuk sediakan akses tanpa halangan dan berterusan. Presiden Indonesia Joko Widodo menggesa Presiden Joe Biden supaya bertindak bagi menghentikan perang antara Israel dengan Hamas. Beliau yang juga mewakili Pertubuhan Kerjasama Islam OIC meminta supaya kuasa dunia itu melakukan lebih banyak usaha bagi menghentikan segala kekejaman yang kini berlaku di Gaza. Malah gencatan senjata harus dilakukan segera demi kemanusiaan. Perdana Menteri Britain Rishi Sunak melantik bekas Perdana Menteri David Cameron sebagai Menteri Luar UK. Ia susulan rombakan kabinet dilakukan Sunak yang turut menyaksikan Menteri Dalam Negeri Suella Braverman dipecat. Menurut sumber, Braverman dipercayai telah mengkritik pihak polis berkaitan layanan kepada penunjuk perasaan pro-Palestin baru-baru ini. Kerajaan Nepal melarang penggunaan aplikasi TikTok di negara itu berikutan kesan negatifnya terhadap keharmonian sosial. Keputusan yang dibuat pada mesyuarat Kabinet Isnin lalu dijangka dilaksanakan sebaik sahaja persiapan teknikal selesai. Minggu lepas, Nepal mewajibkan syarikat media sosial lain termasuk Facebook, X dan YouTube supaya membuka pejabat di negara itu dalam tempoh 3 bulan.
Tempoh berkempen selama 75 hari ditetapkan bagi proses pemilihan Presiden Indonesia. Ia bakal bermula 28 November ini sehingga 10 Februari depan. Perkara itu diumumkan Suruhanjaya Pilihan Raya Umum Indonesia. 3 pasangan calon Presiden dan Naib Presiden telah mengesahkan untuk bertanding. Kanta 744 berakhir di sini. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Malaysia Madani tekad perpaduan, penuh harapan. Assalamualaikum.